Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tajuk untuk kali ini secara ringkas berkenaan al-mudharabah. Dalam perniagaan bersama, tidak kiralah sama ada akad asy-syarikah ataupun al-mudharabah, kita tidak lari daripada 3 perkara ataupun 3 step asas, iaitu sebelum perniagaan kita perlu ada modal. Daripada modal kita akan beralih kepada perniagaan ataupun bekerja. Okey, selepas penat bekerja kita akan mendapat keuntungan. Jadi al-mudharabah ataupun asy-syarikah mengandungi ketiga-tiga step tersebut. Okey. Cumanya ada sedikit perbezaan yang mana dalam akad asy-syarikah, kesemua ahli syarikat ataupun kesemua pihak dalam syarikat akan mengeluarkan modal dan juga sama-sama akan berniaga bersama-sama. Makna kata setiap ahli syarikat perlu mengeluarkan duit modal dan semua mereka perlu bekerja, perlu berusaha untuk memajukan syarikat. Tetapi dalam al-mudharabah, dalam al-mudharabah hanya satu pihak saja yang mengeluarkan modal. Lagi satu pihak tidak mengeluarkan modal tetapi dia bekerja. Yang mana al-amal ataupun al-amil tidak boleh mengganggu peranan al-malik, iaitu pengeluar modal, manakala al-malik tidak boleh mengganggu peranan al-amil. Dia hanya boleh keluar modal saja tetapi dia tidak boleh usahakan modal tu dalam perniagaan. Jadi kita lihat satu persatu rukun dalam al-mudharabah. Dalam asy-syarikah, al-mal satu sahaja, dia ada 4. Ada 4 al-mal. Tetapi dalam al-mudharabah, al-mal tadi dibahagikan kepada 2, iaitu ra'sul mal dan juga ar-ribhu. Kalau kita lihat dalam tajuk asy-syarikah, al-mal tu dia bagi step awal dan juga step yang ketiga. Selepas kita berniaga, keuntungan dibahagi sama rata. Sebelum bermulanya asy-syarikah, perlulah harta tu dicampur bersama-sama. Tetapi di dalam al-mudharabah dibahagikan kepada 2, iaitu ra'sul mal dan juga ar-ribhu, dipecahkan. Kita lihat step ataupun rukun yang pertama, al-aqidah ni. Yang ni tak perlu udah sepanjang lah. Dia mestilah ahliyatut taukil dan juga mustaqillan bitasarrufu fihi. Untuk ra'sul mal, 3 yang pertama berkenaan dengan modal, iaitu modal tadi mestilah dalam bentuk an-nuqud, mestilah dalam bentuk duit. Kalau kita lihat dalam asy-syarikah, dia tak kisah boleh bentuk dalam bentuk duit ataupun dalam bentuk selain duit seperti hartanah, bangunan atau sebagainya. Yang penting mesti sama. Maksudnya ahli syarikat pertama kalau keluarkan dalam bentuk duit, yang kedua pun mesti dalam duit. Kalau ahli syarikat yang pertama keluarkan dalam bentuk hartanah, yang kedua pun mestilah dalam bentuk hartanah, supaya mudah untuk dibahagikan keuntungan nanti. Tetapi untuk al-mudharabah mestilah dalam bentuk duit. Tak boleh dia nak keluarkan modal dalam bentuk hartanah. Yang kedua mestilah maklum kadar dan jenisnya, dan yang ketiga mestilah ditentukan harta tersebut. Untuk 2 yang di bawah ni, 2 ada 5, 2 yang di bawah di dalam rukun ra'sul mal. Yang pertama, kita lihat yang bawah dulu. Semua modal mestilah daripada al-malik, pengeluar modal, ataupun kita sebut istilah dia sebagai al-malik. Kemudian modal tadi mestilah selamat sampai kepada musallaman ilal amil, kepada orang yang nak bekerja, orang yang akan jalankan perniagaan tadi. So step pertama dia, next sekali, mestilah daripada al-malik. Al-malik perlulah serahkan duit tadi kepada al-amil. Kita pergi ke seterusnya.
rukun yang ketiga iaitu al-amal. Okey, al-amal yang pertama pekerjaan tadi mestilah perniagaan. Okey, mestilah perniagaan, bukannya nak buat yayasan ke apa, bukan. Yang kedua mestilah perniagaan tadi mestilah fi jinsi ya'um, pada perniagaan yang keberangkalian boleh membawa untung yang banyak. Bukannya perniagaan yang kemungkinan rugi ataupun masyarakat di suatu tempat tidak memerlukan benda tu. Contoh berniaga apa? Kepala cicak ke apa ke, berniaga yang merugikan lah, yang tidak ada demand, yang tidak ada permintaan. Okey. Okey, kemudian ada mutaqid, tidak terikat dengan waktu, dan kemudian yang terakhir seperti mana kalau kita lihat rukun yang kedua tadi, modal tadi mestilah sepenuhnya daripada al-malik, al-amal pula mestilah sepenuhnya daripada al-amil. Jadi kamu jangan lupa dua istilah ni, al-malik dan juga al-amil. Dua-dua ada peranan masing-masing dalam al-mudharabah. Ra'sul mal, malik, al-amal, al-amil. Okey? Okey, kemudian setelah bekerja, tibalah masa untuk bahagi untung di antara al-malik dan juga al-amil. Okey, yang pertama, keuntungan tadi mestilah makhsusan, dikhususkan untuk al-amil dan juga al-malik sahaja. Tak boleh dikhususkan kepada selain mereka berdua. Untuk ayah al-malik ke, untuk isteri al-amil ke, tak boleh. Dia mesti al-malik dan juga al-amil. Okey. Setelah dikhususkan, mestilah dikongsi bersama, mushtarikan. Tak bolehlah harta tu dikhususkan tetapi yang dapatnya hanya seorang saja. Tak boleh. Dia mesti mushtarikan bainal malik wal amil. Sama-sama dikhususkan, sama-sama usaha, sama-sama dapat keuntungan. Dan yang ketiga, kamu ingat lambang ni. Apa lambang ni? Persen. Keuntungan tu mestilah dalam bentuk persen. Ini dibincangkanlah sebelum bermulanya akad al-mudharabah. Nanti kita dapat untung, awak dapat 10%, awak dapat 20%. Okey? Tak boleh cakap awak akan dapat 10,000, awak dapat 20,000. Itu tak valid. Keuntungan mestilah disebut dalam bentuk persen. Okey, kita lihat yang terakhir, as-sighah. Mudah sahaja. Yang pertama, apa sahaja lafaz yang menunjukkan redha. Okey. Yang kedua, mestilah tanjis, tidak terikat dengan apa-apa syarat. Okey, itu sahaja untuk al-mudharabah. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.